الحمد لله. روينا بالسند الصحيح المتصل إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة مومسا نظرت إلى كلب يلهث من العطش يلعق الثرى أي التراب، فرقت له فأدلت بحذائها في البير فنزحت منه فسقته رحمة به فغفر الله لها. كما روينا أن امرأة أخرى حبست هرة لها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فأدخلها الله النار. Dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang wanita yang dia adalah wanita yang sentiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia melihat seekor anjing yang anjing itu adalah sangat kehausan, maka wanita itu mengambilkan air kepada anjing tersebut dan memberikannya minum. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa wanita itu dan memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya seorang yang mempunyai seekor kucing yang dibela di rumahnya akan tetapi diikat dan tidak diberinya makan, tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang itu ke dalam neraka. Hadza sya'nun 'ajib, gharib. Hadhihi tartakibu qaba'ih min adh-dhunub wa tu'amilu Allah bi shay'in min al-kaba'ir التي تورث الخزي والعياذ بالله وفي عمل واحد توجهت به غفرت ذنوبها أجمع والأخرى تصلي تصوم لكن مشكلتها أنها حبست هرة فأدخلها الله النار. ما الميزان هنا؟ Apa yang diceritakan sebentar tadi adalah perkara yang ajaib, perkara yang menakjubkan. Seseorang banyak berbuat dosa, seorang wanita banyak berbuat dosa, bahkan dosa yang dilakukan itu adalah dosa besar. Hanya memberi minum kepada seekor anjing, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya dan masukkan ke dalam syurga. Yang satu lagi seorang wanita yang mempunyai seekor kucing. Wanita itu wanita yang salat, yang berpuasa, yang banyak beribadah. Masalah kepada wanita itu adalah mempunyai seekor kucing yang tak diberi makan dan diikat dan tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri, dimasukkan oleh Allah wanita yang beribadah tadi ke dalam neraka. Apakah yang membezakan antara keduanya? Wa fil hadits anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yusammihi al-ulama al-hadits al-musalsal bil awwaliyya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang dikenali dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mengasihi itu akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Kasihilah semua yang ada di atas muka bumi ini akan mengasihi kamu semua yang ada di langit. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم لا يرحم. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali kamu memandang kecil kepada perbuatan yang baik itu walaupun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu. Wa fi hadits ذكر السوق من مر في السوق فجهر بهذا الذكر الذي ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1,000 حسنة ومحى عنه 1,000 سيئة ورفع له 1,000 درجة بكلمة تجهر بها في وسط السوق.
Di dalam hadis yang lain disebutkan tentang pasar, seseorang yang masuk ke dalam pasar kemudian dia membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditulis ganjaran oleh Allah 1 juta ganjaran, dihapuskan oleh Allah 1 juta dosa, diangkat oleh Allah 1 juta derajat. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى إلى المسجد ولم يركب إلى الجمعة ولم يركب ودنا من الخطيب فلم يلغو كتب له بكل خطوة عبادة سنة صيامها وقيامها. Di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengawalkan untuk menghadiri Jumat, kemudian mandi dan juga berwudu, berjalan menuju ke masjid dan tidak bercakap dengan perkataan yang kotor, kemudian masuk ke dalam masjid menghampiri tempat mimbar khatib berkhutbah, maka orang yang melakukan demikian itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap langkahnya itu 1 tahun ibadah, dipenuhi 1 tahun itu dengan ibadah salat dan juga puasa setiap langkahnya. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يجوبون الطرقات يبحثون عن حلق الذكر فإن وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم، يعني مثل مجلسكم هذا الملائكة يتنادوا، كل ملاك ينادي الملك الثاني تعالوا هذا المكان الذي تبحثون عنه، فيحفون المجلس بأجنحتهم طبقات حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، يعني المجلس مثقل من رأسك إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام ملآن بالملائكة الآن. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengelilingi bumi ini untuk mencari majlis-majlis ataupun halaqah-halaqah yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti majlis kita pada hari ini. Maka bila mana salah seorang daripada mereka para malaikat menyaksikan majlis seumpama ini, akan menyeru kepada yang lain untuk menghampiri majlis tersebut dan duduk bersama dengan mereka dengan menutupi dengan sayap mereka para malaikat daripada atas kepala kita sampai kepada langit yang dekat dengan dunia dipenuhi dengan malaikat, yang mana jarak antara bumi dengan langit ini adalah perjalanan 500 tahun. ثم بعد انقضاء المجلس يسألهم الله من أين جئتم؟ يقولون يا رب وأنت أعلم جئنا من عند عباد لك يذكرونك، فيقول وهل رأوني؟ فيقول الملائكة لم يروك يا رب، فيقول فكيف لو رأوني؟ فيقولون لكانوا أشد لك ذكرا. Disebutkan juga di dalam hadis tadi bahwasanya para malaikat selepas menyaksikan majlis zikir seumpama ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada mana kamu datang? Mereka menjawab, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, kami semua ini datang daripada hamba-hambamu yang sedang menyebut namamu. Allah bertanya kembali kepada mereka, adakah mereka pernah melihat kepada aku? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka belum pernah melihat kepada Engkau. Allah bertanya, bagaimana kalau mereka dapat melihat aku? Malaikat menjawab, mereka akan semakin banyak berzikir menyebut namamu. فيقول وما يسألوني؟ فيقولون يا رب أنت أعلم يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقول الملائكة يا رب لكانوا أشد لها طلبا. انظر. Maka yang kedua Allah bertanya kepada para malaikat, bertanya, wahai malaikat, apa yang mereka pohon daripada aku? Malaikat menjawab, ya Allah, Engkau Maha mengetahui mereka adalah memohon syurga kepadamu. Allah bertanya lagi, wahai malaikat, adakah mereka pernah melihat syurga? Kata malaikat mengatakan, ya Allah, mereka belum pernah melihat syurga. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka melihat syurga? Kata malaikat, mereka akan semakin mengerjakan untuk mendapatkan syurga. Tengok ganjaran yang Allah sediakan untuk kita. Ta'ammalu, ana al-mudhnib, kulluna 'usa, ahl dhunub wa ahl ma'asi. بمجرد أن أردنا أن نذكره فاجتمعنا على ذكره فإذا به هو يذكرنا في العالم الأعلى.
ويتكلم مع الملائكة في شأننا ماذا يريدون ماذا يطلبون وهو يعلم سبحانه لكن يريد أن يعلي من شأن عباده الذين اجتمعوا على ذكره. Tengok, ini hadis yang amat agung ini adalah kita sebagai seorang manusia yang berdosa, yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya duduk di dalam majlis-majlis seumpama ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, walaupun Allah itu amat mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, tetapi bertanya kepada malaikat untuk nak bagi tahu kepada kita tentang nilai majlis-majlis seumpama ini. ثم يسأله مما يستعيذون به يقول من النار يقولون من النار فيقول الله وهل رأوها فيقول الملائكة لم يروها يا رب فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لكانوا أشد منها هربا. Maka Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apa lagi yang mereka telah berlindung kepada aku? Malaikat menjawab, ya Allah, engkau maha mengetahui mereka berlindung kepadamu daripada api neraka. Allah bertanya, adakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, ya Allah, engkau maha mengetahui mereka belum pernah melihat neraka. Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, kalau mereka dapat melihat neraka, mereka akan semakin menjauhkan diri dan lari daripada neraka itu. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai sekalian para malaikat, saksikanlah, jadilah kamu saksi, aku telah ampunkan dosa semua manusia orang itu. فيقول أحد الملائكة يا رب إن فيهم فلان حضر في المجلس واحد عبد خطاء يعني كثير يقع في المعاصي يذنب 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 إن فيهم فلان عبد خطاء لم يأتي للذكر وإنما مر لحاجة له فجلس يعني ما كان له نية. فيقول الله تعالى وله قد غفرت إنهم القوم لا يشقى جليسهم بهم. Malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, di dalam majlis itu ada seorang yang dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Datang ke majlis zikir bukan niat nak datang majlis zikir, lalu saja nampak ada orang berhimpun, dia pun pergi juga tak ada niat untuk menghadiri majlis zikir. Adakah orang yang seumpama itu engkau juga ampunkan ya Allah? Allah menjawab kepada para malaikat, baginya pun aku juga ampunkan. Dia duduk dengan orang-orang yang aku ampunkan, maka tak akan celaka seorang pun yang duduk dengan orang-orang yang aku ampunkan. Alhamdulillah. Hadha Rabb al-Karim الذي فتح لنا أبواب الرحمة وأبواب المغفرة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تكونوا تخطئون وتستغفرون لخلق الله خلقا يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha pemurah, yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Di dalam hadis Nabi SAW, kalau kamu ini tidak berbuat dosa, Allah akan menciptakan manusia yang berbuat dosa, yang meminta ampun kepada Allah, kemudian diampunkan, berbuat dosa dan diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatah lana abwab min al-iqbal alaih. Allah membuka pintu-pintu kepada manusia untuk sentiasa datang kembali kepada Allah. Lakin انتبهوا بداية الكلام في هذه الساعة كنا نقول امرأة مومس دخلت الجنة بسقيا كلب وامرأة غير مومس صلي دخلت النار بهرة حبستها حتى ماتت. Tengok, tetapi kita kena mesti berhati-hati kepada apa yang saya sampaikan dan kita kembalikan kepada awal pembicaraan saya. Seorang wanita tadi yang dia banyak berbuat dosa, hanya dengan memberi minuman kepada seekor anjing diampunkan dosanya, dimasukkan syurga. Yang kedua, perempuan yang beribadah tetapi mempunyai seekor kucing yang tidak diberi makan, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Mal ma'na min wara'i dhalik? Apakah hikmah di sebalik dua kisah itu?
المعنى أن الشأن في المعاملة مع الله هو شأن أحوال القلوب. Hakikatnya adalah di dalam kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muamalah yang sebenar, adalah yang lahir atau berkaitan dengan hati kita. فتح لنا أبواب كبيرة من الرحمة والمغفرة والعطاء وقال أقبلوا وهم القوم لا يشقى جليسهم كما سمعتم. لكن المرجو من ثمرة هذا التقرب كله، من ثمرة هذا التقرب كله أن يثمر في القلوب حقيقة المعاملة مع الله. Hakikat daripada apa yang disampaikan tadi adalah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui hati kita. Allah membuka rahmatnya, pengampunannya kepada orang-orang yang berhimpun seperti ini. Pengampunannya dibuka oleh Allah. Di sebelah sana tadi yang cerita yang dikisahkan adalah Allah memasukkan ke dalam neraka kepada seorang wanita yang beribadah juga. Tetapi hatinya adalah ada problem. Maka hubungan hati yang problem ini menyebabkan dia masuk ke dalam neraka dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang maksudnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daging-daging daripada sembelihan kamu ataupun darah yang daripada hasil sembelihan, akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah takwa, ketakwaan kamu ketika kamu melakukan ibadah tersebut. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang kepada tubuh badan kita, Allah tidak pandang kepada wajah kita, akan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah niat di dalam hati kita. ولهذا المرجو من ثمار مثل هذه المجالس أن يرجع كل واحد منا إلى قلبه ويبحث عن حال قلبه مع الله. Buah daripada majlis kita pada malam hari ini, bila mana kita bersurai nanti, masing-masing adalah bermuhasabah kepada diri sendiri tentang keadaan hatinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ia telah dekat dengan Allah. لأن هنا في الحديث قدم القلب على العمل ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Di dalam hadis yang dibacakan tadi adalah yang dipandang oleh Allah terlebih dahulu, didahulukan hati, kemudian amal, hati kemudian amal. فالمقصود من العمل ما يثمر في القلب. Maksud daripada amal yang kita buat itu adalah membawa kesan di dalam hati kita. يحتاج كل واحد منا يفكر هل من ثمار حضوره هذه المجالس، من ثمار صلاته، عبادته، صدقته، تلاوته، هل أثمرت في قلبه رحمة بالخلق، محبة للناس، مسامحة لمن أساء، صفاء في باطنه؟ يتفقد هذه الثمار. Perlunya kita bermuhasabah kepada diri sendiri tentang keadaan hati kita melalui amal baik kita ini. Adakah keterkesanan daripada amal baik yang kita buat itu kepada hati kita, sehingga hati kita ini terpenuhi dengan sifat-sifat suka memaafkan kepada orang yang salah, suka berbaik sangka kepada orang lain, berbuat perkara-perkara yang baik yang lahir daripada hati sendiri. وتظهر ثمار ما يحصل في القلوب على اللسان وما ينطق به. Akan lahir daripada keadaan hati yang baik itu melalui lisan, tidak akan berkata kecuali yang baik. وحقيقة ما يظهر ليس في مثل هذا الوقت وإنما في وقت الغضب، الطمع، الخوف، الحزن. هذه الأوقات التي تنفعل فيها النفس يخرج منها حقيقة ما هو مخبأ في داخلها. Akan nampak apa yang tersimpan di dalam hati itu, kebenarannya dan kebaikannya, bukan dalam majlis-majlis kita sekarang ini. Akan tetapi bila mana hati kita itu dicabar oleh hawa nafsu, oleh marah, oleh kehendak-kehendak yang tidak baik, apakah reaksi kita ketika itu akan nampak kesan keberkesanan di dalam hati kita dalam keadaan kita dicabar pada waktu itu. أحد الصحابة مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتشاجر مع الخادم الذي عنده وهو يقول للخادم يا ابن السوداء يا ابن السوداء، يقول له هكذا. Dua orang sahabat berselisih faham.
di sebuah lorong yang dilalui oleh Nabi SAW. Ketika mereka sedang berselisih faham, salah seorang daripada mereka mengata-ngata, menghina kepada yang lain dengan mengatakan, wahai anak orang hitam. هو بالفعل الخادم ابن سوداء أمه سوداء. Memang benar seorang yang diseru dengan anak orang hitam, memang dia anak orang hitam, kulitnya pun juga hitam. لكن الحال الذي خُطب به حال انتقاص احتقار. Akan tetapi orang yang mengatakan wahai anak orang hitam, ketika mengatakannya itu adalah menghina kepada orang itu. ولا يتأتى لمؤمن أن يحتقر مخلوقا خلقه الله عز وجل. Tak sepatutnya bagi seorang yang beriman itu menghina satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. كان بعض العارفين بالله يقول إذا قلت للكلب يا كلب في حالة الغضب بإرادة التحقير فقد شتمته. Kata sebahagian orang arifin mengatakan, kalau kita mengata kepada seekor anjing yang memang itu anjing, wahai anjing, tapi nada suara ketika menyeru kepada anjing itu adalah dengan nada marah, maka kamu sudah mencaci kepada anjing itu. لأن السياق يدل على المقصود. Karena apa yang nampak itu adalah terjemahan daripada apa yang tersimpan. مر معنا أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، هذا الكلام، لكن ينظر إلى قلوبكم. Dan kita sudah sebutkan hadis yang di awal tadi, Allah tidak tengok kepada wajah dan rupa kita serta tubuh badan kita, yang ditengok adalah niat dan hati kita. حبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم سمع هذا الصحابي يقول المملوك الذي عنده يا ابن السوداء، قال له النبي يا فلان إنك امرئ فيك جاهلية. Maka Nabi SAW ketika mendengar kata-kata seorang sahabat itu yang mengata penghinaan kepada seorang yang berkulit hitam itu, Nabi bersabda, wahai fulan, kamu ini mempunyai sifat yang ada pada orang-orang jahiliyah. لم يقل أنت جاهلي، قال فيك، يعني أن هناك بعض الصفات في قلبك من أثر الجاهلية لابد تتخلص منها. Nabi tidak mengatakan kamu ini orang yang jahil, tapi ada sedikit sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang perlu kamu bersihkan di dalam hati dan jiwa kamu. هذا الصحابي يصلي يصوم. Sahabat tadi itu adalah orang yang berpuasa dan dia salat. يقوم الليل. Dan dia pun bangun malam. يجاهد في سبيل الله. Berjihad di jalan Allah. زاهد في الدنيا. Dan dia orang yang zuhud di dunia. من عظام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من عظماء الصحابة. Tergolong orang terkemuka daripada para golongan sahabat. ومع ذلك النبي يقول له إنك امرئ فيك جاهلية. Walaupun demikian Nabi menegur kepadanya dengan mengatakan ada pada diri kamu itu sifat orang-orang jahiliyah. لماذا؟ لأنه نظر إلى إنسان باحتقار بسبب لونه. Karena apa? Karena dia hanya melihat kepada orang yang kulitnya berbeza tapi memandangnya dengan penghinaan. لكن لعظم مقام الصحبة رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، هذا الصحابي بسرعة انتبه وأفاق من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقسم على المملوك أن يضع قدمه على خده. أراد يطهر نفسه من هذا الوصف. Maka sahabat itu yang mengata kepada orang yang berkulit hitam itu karena dia adalah seorang yang faham dan bersahabat dengan Nabi SAW dan dia adalah orang yang mulia, maka dia menyedari kalau perbuatannya itu adalah silap dan dia mengatakan kepada yang berkulit hitam itu, letakkan kakimu itu kepada wajahku. Dia meletakkan wajahnya di tanah untuk dipijak oleh kaki orang yang berkulit hitam itu. فنزل على الأرض هذا الصحابي وضع خده على التراب. Maka sahabat itu adalah turun ke tanah dan meletakkan wajahnya di tanah. وأقسم على المملوك الذي عنده أن يأتي ويطأ خده برجله. Dan bersumpah agar supaya hamba sahaya tadi itu untuk meletakkan kakinya pada wajahnya. Allah, Allah, Allah. تلاميذ محمد. Itu semua adalah murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالشان كله فيما كنا نتكلم فيه، فيما كان يتكلم فيه سيدي الشيخ قبل قليل، سيدي الشيخ عبد الرزاق، ما يتكلم فيه سيدي الأخ محمود، كل الشان من وراء هذا كله أحوال قلبك. Apa yang kita dengar daripada pembicaraan tadi daripada Syekh Abdul Razak, Syekh Mahmud Al-Mahdi, semuanya adalah menyentuh kepada keadaan hubungan hati kita dengan Allah. ولهذا هذه البضاعة الغالية، الجوهرة المصونة التي هي القلب، احرص عليها من بعد هذه الليلة. Ini hati kita ini adalah merupakan satu permata yang amat berharga diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita menjaganya. لا تصب فيها قاذورات البغضاء والكراهية. Jangan kamu nodai hati-hati kamu dengan kebencian dan juga perkara-perkara dosa. أحب كل الناس. Cintai semua orang. وأحب لهم الخير.
dan cintai kebaikan untuk menimpa kepada mereka. حتى من آذاك. Walaupun orang itu mengganggu kepada kamu. تسمعون قول السيد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى من أساء إليكم، إلى من ظلمكم. Tidakkah kamu mendengar kepada perkataan Sayyidina Al-Masih untuk mengajak kepada kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, mendatangkan ihsan kepada orang yang menyakiti kepada kita? ما سمعتم قول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب المصطفى: أعطي من منعك واعف عن من ظلمك، صل من قطعك واعط من منعك واعف عن من ظلمك. Tidakkah kamu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambunglah tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya, berilah orang yang tidak memberi kepada kamu, dan juga maafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. صل من قطعك. Sambung siapa orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. وأعطي من منعك. Beri kepada orang yang tidak mahu memberi kepada kamu. واعف عن من ظلمك. Maafkan kepada sesiapa yang berlaku zalim kepadamu. صعبة؟ Adakah itu sulit bagi kamu? شوي ممكن، ها؟ Sikit mungkin. لكن تذكر قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ Tapi coba fikir akan ganjaran yang Allah akan bagi kepada kamu kalau kamu buat, yaitu tidakkah kamu mahu Allah ampunkan kepada kamu? بلى نحب. Ya, kita nak pengampunan itu. فإذا أحببنا أن يعفو الله عنا ويغفر لنا نغفر لخلقه. Kalau kita nak pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ampunkan, maafkan تأتي النفس الأمارة بالسوء تضحك عليك، تقول لا أنت لو فعلت كذا بيعتبروك ضعيف، يكون ضعف منك بين الناس. Jangan kamu biarkan hawa nafsu kamu mempermainkan kepada kamu dengan mengatakan kalau aku maafkan dia nanti dia sangka aku ini adalah orang yang lemah. لا تصدقها. Jangan kamu percaya kata-kata itu. كذابة كذابة. Nafsu ini dusta, tukang pendusta. أنا ما أصدقها وأترك كلام حبيبي محمد. Saya tak akan percaya kepada kata-kata hawa nafsu dan tinggalkan kata kekasih saya Nabi Muhammad. ما ازداد عبد بعفو إلا عزة يقول. Tidak bertambah seseorang yang memberi maaf itu kecuali kemuliaan yang dia dapat. هي تتوعدك تقول لك ضعف بيستضعفوك بيذلوك، وسيدنا محمد يقول بتزداد عز. صدق من؟ Hawa nafsu kamu mengatakan kalau kamu bagi maaf kamu akan lemah, akan jatuh air muka kamu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kepada kita kamu akan bertambah mulia. Percaya kepada siapa? صدق من؟ Percaya siapa? ها؟ صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله وكذبت النفس الأمارة بالسوء. Nabi benar, hawa nafsu adalah penipu. اللهم صل وسلم عليه. تريد تعرف ايش القصة؟ Mahukah kamu mendengarkan apa satu cerita? أنت عندما تتبع هذا الهدي ما بيستضعفونك الناس، ما بتكون ضعيف، بس هي الآن ضعيفة وما تريد تقول أنها ضعيفة. Nafsu itu adalah lemah, tapi dia tak mahu mengaku kalau dia lemah. هذه الكذابة. Itu adalah penipu. هي ضعفت ما قدرت تسامح. Nafsu itu lemah, tak mampu untuk memberi maaf. بعدين بدل ما تقول يا رب أنا اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، بدل ما تقول هكذا تقول لا 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 أنت إذا سمعت هذا الكلام تكون ضعيف. أيوة النبي قال، لكن اليوم الزمان مختلف، الناس تغيرت. يا كذابة. Kita mampu untuk berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaafkan juga kepada orang lain dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hawa nafsu akan mengatakan kepada kita, jangan nanti kamu nampak macam lemah, maka dia adalah pendusta dan penipu. طبح الكلام الآن. Adakah sudah jelas pembicaraan saya? قل لها تعالي، قل لها تعالي. Panggil kepada hawa nafsu kamu, datang sini. إذا أنت ضعيفة ما قدرت تسامحي لا تكذبي، تقولي لا الذي يسامح ضعيف. Kalau kamu tidak mampu wahai hawa nafsu untuk memaafkan orang lain, jangan kamu mengatakan kalau aku memaafkan kamu akan lemah. قولي أنا ضعيفة. Katakanlah akui kalau kamu ini wahai nafsu lemah. وإذا اعترفتي، kalau kamu mengakui kamu lemah, وإلى الله حاجتك رفعتي،
Dan kamu mengangkat hajat keperluanmu wahai nafsu kepada Allah. وبين يدي عظمته خضعت. Dan di hadapan keagungan Allah engkau tundukkan ke kepalamu wahai nafsu. وفي الوجهة إليه صدقت. Dan ketika kamu datang kepada Allah memang benar bersungguh-sungguh datang kepadanya. فأبشري وأبشري وأبشري. Wahai hawa nafsu, terimalah kabar gembira, terimalah kabar gembira, terimalah kabar gembira. نظرة واحدة من الله تكفي. Dipandang dengan pandangan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sahaja sudah cukup. قادر. Allah mampu. سيدنا عمر بن الخطاب بنظرة واحدة تحول من عدو جاء يبغى يقتل الرسول إلى مؤمن من أعظم الناس الفاروق. نظرة. Seorang bernama Umar bin Khattab daripada orang yang memusuhi berubah menjadi seorang yang mukmin yang terunggul di antara para sahabat Nabi. لحظة. Satu saat sahaja dipandang. أمل في فضل الله. أرجو. Minta dan berharap sentiasa kepada Allah. وهو إذا نظر إليك وجد عندك هذا الصدق قلت له ها يا كذاب اعترف أنك ضعيفة ويلا إلى الله سيقبل عليك إذا أقبلت عليه بهذا الحال. هذا يسمونه الإقبال القلبي. Bila mana kamu bersungguh-sungguh datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hawa nafsu kamu untuk mengiktiraf kalau dia tak mampu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu keterbukaan yang luas. هذا هو الشبر الأول. Ini adalah merupakan satu langkah yang pertama. الشبر الأول. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. Ini adalah merupakan satu langkah yang pertama walaupun hanya satu jengkal yang dijanjikan oleh Allah. Siapa orang mendekat kepada aku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. هذا الشبر الأول إقبال من القلب. Ini adalah merupakan satu langkah yang pertama untuk kita datang kepada Allah dengan hati kita. وعندك وعد من الذي لا يخلف الميعاد أنه يقرب منك ويقربك إليه أضعاف من تقربك هذا. Dan kamu dengan melangkahkan walaupun hanya satu jengkal dijanjikan untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada jarak yang kamu telah mendekatkan dirimu kepada Allah. Man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Orang yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu hasta, Allah akan mendekatkan zatnya kepada kamu dua kali ganda daripada itu. Man ja'ani mashiyan ji'tuhu muharwila. Siapa orang yang datang kepadaku yakni Allah dengan berjalan, aku datang kepadanya berlari. شيء أعظم من هذا الرب وأكرم منه. Di manakah ada yang lebih mulia daripada Tuhan yang telah memberikan anugerah yang besar kepada kita? الذي يؤخرك عنه. Apa yang telah mengundurkan kita daripada datang kepadanya? ذنوبك. Adakah karena dosa kamu? وهي أعظم من مغفرته. Adakah dosa kamu lebih besar daripada pengampunan Allah? حاشا. Mustahil. عيوبك. Adakah karena aib-aib kamu? هي أعظم من إصلاحه لها من قدرته على أن يصلحها. Adakah aib-aib kamu itu lebih besar daripada kemampuan Allah untuk menghapuskannya? الآن سنقوم نصلي. ماذا سنفعل عندما نستقبل القبلة؟ نقول ماذا؟ Sebentar lagi kita akan pergi ke salat dan menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. يقول شيخنا الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله ونفعنا به يقول ليس المقصود من قولنا الله أكبر أنه أكبر من كل كبير لأنه لا يقارن به شيء حتى يقاس به شيء حتى يقال أنه أكبر منه. Dikatakan oleh guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ucapan Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar, bukan bermakna dia adalah lebih besar daripada mana-mana benda yang besar, karena kebesarannya itu tidak boleh dibandingkan dengan apapun. Lakin al-ma'na annahu akbar min an tanshagil bi ghairihi wa anta fi hadratihi. Tetapi maknanya adalah Allah adalah lebih besar daripada apa saja yang anda boleh menyibukkan diri anda kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akbar min an ya'zum fi dakhilak dhanb ala maghfiratihi. Adalah lebih besar daripada apa saja termasuk dosa yang anda buat berbandingkan kepada pengampunan Allah. Akbar min an ya'zum fi dakhilak 'aib ala qudratihi ala islahihi. Adalah lebih besar daripada apa saja aib yang ada di dalam diri kamu untuk Allah dapat menghapuskan dan membersihkan daripada kamu. إذا خلونا ننصرف من هذا المجلس وقلوبنا معلقة بعظمته برحمته بكرمه. Kita ingin keluar daripada majlis ini hati kita penuh dengan harapan akan anugerah pemberian dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. متعلقين بهذا المطلب بالنظرة منه بالنفحة. Sentiasa berdiri dalam pintu harapan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pandangan dari Allah.
ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.